Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat, di atas segala rahmat, di atas segala berkat dan di atas segala ujian, bebanan, cabaran, dugaan. Subhanallah. Subhanallah. Makasih Puan Fizaliaza. Puan Fizaliaza cakap, oh dia dah pergi sekolah lah tu, lepas bagi salam kat mak mertua dia. Betul lah. Lepas dia bagi salam, dah tak nampak dah nama dia. Mungkin dia dah pergi sekolah. Mungkin dia anak-anak kami yang lebih kecil kot, yang seluruh umur 18. Ada lagi yang kedua, ada lagi yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ada yang umur 5 tahun. Mungkin dia aim yang umur 5 tahun, mana tahu kan. Mungkin yang sekolah rendah tak dibagi salam. Masya Allah. Okey, saya ulang lagi tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, berkat dan nikmat, rahmat dan berkat. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita ujian, cabaran, dugaan dan bebanan. Kerana keduanya bagi orang yang beriman adalah baik. Kedua-duanya adalah baik bagi orang beriman. Ia menurut sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, sungguh pelik. Nabi mengagumi, sungguh pelik bagi orang-orang yang beriman apabila mereka diberikan nikmat lalu mereka bersyukur, dan apabila mereka diberikan ujian lalu mereka sabar, dan kedua-duanya baik bagi mereka. Masya Allah. Itulah sikap orang beriman apabila sampai tahap keimanannya mantap. Yang baik ataupun yang buruk, mereka boleh menerima dengan sama. Mereka boleh menghadapinya dengan sama. Mereka boleh menerimanya. Dah sebut menerima kan? Dengan sama. Oh, itulah satu situasi yang sangat sukar untuk kita hadapi. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab apa? Kita lebih cenderung menerima nikmat dengan lebih gembira, lapang dada, seronok. Tapi bila datang ujian, kita punya feedback, kita punya tindak balas jauh berbeza. Subhanallah. Jadi selepas ini kita cuba letak dalam mindset, bila datang ujian dan cabaran, itu adalah jalan untuk kita dapat kesabaran. Apabila kita dapat nikmat, maka itulah jalan untuk kita mendapat kesyukuran. Dan kedua-duanya adalah baik untuk kita. Dan kebanyakan ahli syurga masuk ke syurga adalah melalui jalan sabar. Jalan sabar berbanding jalan syukur. Tuan-puan sekalian, nak jadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat sebenarnya lebih susah. Sebenarnya lebih susah berbanding jalan ujian lalu sabar. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, amatlah sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ayat yang menekankan, bukan beri tekanan. Sesungguhnya, Allah berfirman, sesungguhnya amatlah sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Allah menyebutkan begitu tuan-puan sekalian. Tetapi apabila Allah menceritakan tentang sabar, Allah berfirman, subhanallah. Allah berfirman dalam surah Sabah ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangatlah sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Subhanallah. Ibnu Katsir berkata, yang dikhabari ini adalah satu kenyataan. Artinya, memang sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur.
فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمته ودفع عنهم من النقم. Banyak sekali memang yang tidak mahu bersyukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat harta yang diberi dan juga nikmat dihilangkan musibah. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, ini adalah perkhabaran yang sesuai dengan kenyataan. Sungguh maha benar Allah. Sungguh yang maha benar-benar mensyukuri nikmat Allah amatlah sedikit. Di setiap waktu dan tempat, kebanyakannya berada dalam hati yang lalai. Di sisi lain kerana mereka begitu jahil terhadap Rabbnya. Subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Nanti saya kongsikan satu doa supaya kita jadi di kalangan orang yang sedikit. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya baca lagi sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Amatlah sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Subhanallah. Imam Syekh As-Sa'di berkata, sebenarnya amat sedikit manusia yang bersyukur di atas harta yang diberikan dan di atas musibah yang dihilangkan. Tuan-puan sekalian, cuba bayangkan. Bila kita sakit, bila kita demam panas ni, ataupun kita sakit kepala yang sangat kuat, ataupun apa jua sakitlah, masa kita sakit, kita mengadu dengan menyebut nama Allah. Allah, ya Allah sakit, ya Allah tolong, ya Allah hilangkan, ya Allah hilangkan. Baca doa, makan ubat, menggelupu, menangis, ketuk-ketuk kepala migrain. Sakit sangat migrain. Saya juga kerap juga migrain. Ala-ala vertigo macam tu. Sakit kepala, ya Allah sakit kepala. Masya Allah, Allahu Akbar. Lepas tu, muslimin-muslimat, selepas hilang, Allah hilangkan ujian tu, Allah hilangkan sakit, Allah hilangkan musibah. Apa yang kita lakukan selepas itu? Kita mengadu sakit 1 jam, 2 jam. Berapa lama kita mengucapkan syukur kepada Allah? Berapa lama kita dapat bertasbih memuji Allah yang menghilangkan sakit? Dan banyak di kalangan kita, setelah Allah hilangkan sakit, hore dia pun keluar pergi jalan. Dia pun tekan belum habis lagi kejap. Dia pun tekan dia pun tekan remote tengok movie. Dia pun pergi main. Dia pun mula lalai. Dah hilang dah sakit, mula layan video-video, reels. Memang benarlah, sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur apabila Allah menghilangkan musibah. Apabila Allah menghilangkan kesakitan, ujian, lalu mereka kembali lalai semula. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, okey, minta maaf, ini adalah oleh Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya. Daripada Umar radhiyallahu anhu, ia mendengar seseorang memanjatkan doa, ya Allah, jadikanlah aku bahagian daripada orang-orang yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Okey. Nanti saya tulis dekat whiteboard. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah aku sebahagian daripada orang yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku sebahagian orang yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku sebahagian orang yang sedikit. Lalu Saidina Umar rasa pelik. Lalu bertanya kepada sahabat ni, kenapa kamu berdoa begitu? Doa apa ni?
kenapa kamu doa kamu jadi orang yang sedikit? Ini doa apa? Lalu orang tersebut menjawab, aku pernah mendengar firman Allah yang bermaksud, amatlah sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Aku pun berdoa pada Allah agar termasuk orang yang sedikit. Umar pun berkata, ternyata setiap orang lebih tahu daripada Umar. Masya Allah. Tuan-puan faham tak situasinya? Sayyidina Umar mendengar ada seorang lelaki berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, golongkanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar pun bertanya, doa apa ni? Kamu doa apa ni? Lalu sahabat ni pun menjawab, aku pernah mendengar firman Allah. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan amatlah sedikit di kalangan hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Sikit sangat hamba-Ku yang bersyukur. Lalu bila Sayyidina Umar dengar penjelasan lelaki ini, Sayyidina Umar pun merendah diri. Sayyidina Umar sebut apa? Ternyata setiap orang lebih tahu daripada Umar. Maksudnya Sayyidina Umar kata, jahilnya aku tak tahu, aku tak terfikir nak baca doa ni. Ternyata semua orang lebih tahu daripada Umar. Umar jahil soalannya, Umar tak tahu. Orang ni pun lebih tahu daripada Sayyidina Umar. Muslimin muslimat, apa kelebihan menjadi hamba Allah yang bersyukur? Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Dan sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, maka azabku amat pedih. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, apa janji Allah bagi orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Allahu Akbar. Allah akan tambahkan nikmat. Kita dah dapat nikmat, lalu kita pun menunjukkan rasa syukur kita. Saya akan jawab selepas ini. Bagaimana nak menunjukkan rasa syukur? Apa amalan menunjukkan kita bersyukur? Apa yang kita perlu buat supaya kita tergolong di kalangan hamba Allah yang bersyukur? Dan apa yang kita dapat kalau kita jadi hamba Allah yang bersyukur? Apa yang kita dapat ialah, tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita akan ditambah-tambah nikmat. Kalau gembira, gembira lagi. Bahagia, bahagia lagi. Rizki, bertambah lagi rizki. Sehat, kuat lagi. Subhanallah. Kita sebenarnya sangat susah nak mengikat nikmat. Perasan atau tidak? Susah nak ikat nikmat. Maksud saya, nikmat tu cepat je berlalu. Gembira sekejap je, lepas tu datang sedih. Lepas baru bahagia, datang derita. Maksudnya, sentiasa silih berganti kan. Jadi, why? Sebab Allah tahu kita kurang bersyukur. Kerana di hujung ayat yang saya bacakan tadi, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, maka azabku amat pedih. Allah tidak mahu kita ditimpa azab. Allah engkan. Allah tidak mahu kita ditimpa azab. Lalu bila Allah melihat kita lalai daripada nikmat, lalu Allah berikan ujian. Supaya daripada ujian itu kita dapat pahala sabar. Masya Allah. Allah berfirman, Innallaha yuhibbus sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Dua-dua tu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan sesungguhnya pahala sabar itu tidak dapat dihitung dan tidak ada penghujung. Dan pahala sabar itu tidak ada bertepi. Begitu banyak pahala sabar. Okey. Apakah
yang dimaksudkan orang-orang yang bersyukur dalam tafsir Al-Jalalain. Ini kitab tafsir muktabar ni. Dan tafsir Al-Jalalain disebutkan siapakah dan bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang pertama, al-amil bi ta'ati syukran li ni'mati. Iaitu yang pertama, orang yang boleh tuliskan ya. Ini ciri-ciri orang yang bersyukur. Pertama, boleh tulis nombor 1, tuliskan nota. Yang beramal untuk taat kepadaku. Itulah yang dikatakan bersyukur padaku. Subhanallah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, iaitu orang yang beramal untuk taat kepadaku. Itulah yang dikatakan bersyukur kepadaku. Okey, dalam Fathul Qadir karya Asy-Syaukani pula menyebutkan yang dimaksudkan bersyukur kepada Allah ialah yang beramal untuk taat padaku. Itulah yang dikatakan bersyukur padaku, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Manakala yang terakhir, sama, yang pertama kedua tu sama kan. Okey. Yang terakhir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berkata, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat. Bentuk syukur yang paling utama adalah melaksanakan dan yang memperbanyakkan solat. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Daripada ulama muktabar yang kita bacakan, daripada tafsir Al-Quran dan lain-lain, ada 2 ciri utama orang yang bersyukur. Yang pertama adalah orang yang mentaati Allah, beramal untuk mentaati Allah. Inilah ciri orang yang bersyukur. Dia taat kepada Allah. Kalau kita baca, tuan-puan sekalian, baca kitab, dengar ceramah, baca yang kitab-kitab muktabar, hampir kita tidak jumpa saranan, kalau nak bersyukur, Alhamdulillah, sebut 1000 kali ke, 5000 sekali ke, 100 kali ucap Alhamdulillah. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, Alhamdulillah adalah ucapan. Ucapan apabila kita dapat nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Ucapan. Tetapi ia bukan pembuktian kita bersyukur. Dia adalah ucapan spontan. Sama juga kalau ibu kita beri masak sedap. Kita cakap apa? Terima kasih mama, sedapnya mama masak. Itu ucapan penghargaan kita kepada mama, kepada ibu, kepada umi, pada mak. Tetapi tanda kita berterima kasih, bukti kita berterima kasih adalah kita taat kepada ibu kita. Kita hormat dia. Kita jaga hati dia. Apa yang dia tak suka kita tak buat. Apa yang dia suka kita buat. Itulah bukti kita berterima kasih. Kalaulah mulut kita cakap, makasih mak, makasih, sedapnya mak masak. Lepas tu kita tinggal je pinggan kita makan atas meja. Lepas tu mak kita lah yang kutip pinggan kita, yang kemas meja, yang basuh pinggan. Itu bukan tanda anak yang bersyukur. Itu bukan bukti anak berterima kasih. Bukti anak berterima kasih lepas dia dah makan sedap apa yang mak dia masak susah payah. Mak jangan buat apa-apa. Kita yang kemas, kita yang nak bersih. Mak pergilah rehat, mak dah penat dah. Lepas dia kemas-kemas, dia basuh pinggan, dia kemas-kemas dapur, dia pun pergi urut mak dia pula. Maksudnya bersyukur perlu pembuktian. Syukur menuntut pembuktian. Sebab itu para ulama menyebutkan tanda-tanda orang yang bersyukur, ciri-ciri, bukti seorang hamba itu bersyukur. Dia beramal untuk taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah. Inilah orang yang bersyukur. Macam mana taat? Buat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Kita duk fikir-fikir lagi. Apa lagi amalan yang Allah perintah aku tak buat? Inilah ciri orang yang bersyukur setiap hari. Apa perintah Allah aku belum buat ya? Aku takutlah aku mati, ada perintah Allah yang belum aku buat. Apa lagi larangan Allah yang masih aku buat? Apa ya larangan Allah? Takut-takut aku mati, ada lagi yang Allah larang aku buat. Sebab aku nak jumpa Allah dengan baik. Aku nak kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang. Aku nak dapat redha Allah. Aku nak dapat alam barzah yang penuh nikmat. Jadi ini sikap orang yang bersyukur.
Dia sentiasa menghitung dan memikirkan apa lagi amalan, apa lagi perintah yang belum aku taat dan apa lagi larangan yang belum aku tinggalkan. Allahu Akbar. Dan dia tidak bertangguh untuk hijrah. Ramai wanita bertangguh nak tutup aurat, nak pakai tudung. Ramai lelaki masih bertangguh nak pergi masjid. Oh, lelaki senang tutup aurat. Sebab tu aurat ni lebih banyak isu dengan wanita. Dia duk niat nak pergi masjid, niat nak pergi solat berjemaah, duk tangguh-tangguh. Siapa yang menangguh untuk solat berjemaah di masjid, dia sedang menangguh nikmat. Dia sedang menangguh rahmat. Dia sedang menangguh kebaikan-kebaikan yang Allah akan sediakan. Yang Allah sediakan untuk orang yang pergi solat berjemaah di masjid. Sangat rugi kan? Sangat rugi. Ya, Anissa Rumaisak kata, subhanallah, betul Ustazah bila fikir dan relate semula. Ya, betul tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Ustazah, kenapa Allah dan Nabi? Okey, ini soalan. Muslimat, tudung beli kat mana? Semua tudung yang saya pakai adalah daripada galeri Ustazah Asma Harun. Cuba search galeri Ustazah Asma Harun, anda akan tengok. Yang saya duk pakai hari-hari tudung, bahkan jubah yang saya pakai, ini handsock, scarf, inner, daripada atas sampai bawah, semua daripada galeri Ustazah Asma Harun. Kita keluarkan produk lengkap untuk muslimat. Ada macam-macam warna. Kalau warna tudung ni ada 20 warna kot. Ada pelbagai saiz. Kalau yang baru mula nak belajar pakai tudung macam ni, ataupun belajar nak pakai tudung, beli S. S cukup syarat. Bawah apa panggil? Bawah bahu dan tutup dada. Tudung, wanita sekalian, seeloknya kalau kiri dan kanan, biarlah cecah bahu. Biar cecah bahu. Anda nak berfashion, nak bergaya, nak pakailah lilit 20 kali lilit pun, nak cucuk sana cucuk sini, nak macam mana anda buat fashion, Islam tidak melarang wanita berfashion. Silakan anda nak berfashion, tetapi mengikut syariat. Subhanallah. Basicnya, tudung yang kita pakai menutup bahagian yang perlu dilindungi. Bahagian yang boleh menaikkan syahwat bila nampak. Bila menaikkan syahwat. Bila nampak tu, maksud nampak tu, saya faham ada wanita yang diuji dengan saiz yang agak besar menyebabkan dia pakailah tudung macam mana tetap nampak bentuk. Tapi itu dikira dia dah berusaha. Maka insya-Allah dia tidak menanggung lagi beban dosa. Tuan-puan sekalian, kenapa saya sebut sampai bahu? Sebab bila tudung kita sampai sini, minta maaf ya, kalau tudung itu sampai sini, singkatnya sampai sini, dia tutup depan. Tapi dia tak tutup tepi. Dia tak tutup tepi. Bila dia berjalan, of course kain tudung itu dia akan bergerak. Of course kalau angin datang dia terselak. Terpulang pada tuan-puan nak terima atau tidak saranan saya. Subhanallah. Bila kita pakai sampai bahu, tudung itu dia boleh cover juga tepi. Bila kita jalan laju, bila angin datang, bila kita bergerak, dia cover juga sikit dari sebelah tepi. Jadi kita bukan hanya jaga di sebelah depan, kita jaga juga di sebelah kiri dan kanan. Faham ya? Oh, saya pakai saiz SL. Agak labu sikit lah. Saya SL. Ada saiz L, ada saiz M, ada saiz S. Kalau S tu dia ngam-ngam dekat sini. Jadi comel je. Maksudnya dia bagi orang yang baru nak cuba semua kan. Saya daripada kecil sampai sekarang, memang mak saya, adik-beradik saya 7 orang perempuan. 3 orang lelaki. Yang perempuan termasuklah yang doktor, yang kerja-kerja selain daripada bidang agama. Walaupun adik saya doktor di hospital sangat sibuk, tetap mak saya tak bagi pakai tudung lain. Semua kena pakai tudung bulat, style lama ni, style orang lama ni. Macam tu lah. Sebab mak saya sendiri guru fizik, dia guru sains. Memang dia pakai tudung ni. Lama-lama saya rasa macam dulu kan, masa kita remaja, minta juga dengan mak nak pakai tudung lain, nak pakai tudung bawal, nak pakai tudung shawl, nak tudung awning macam tu kan. Lepas tu
Macam tengok kawan-kawan kan pakai tudung yang bergaya-gaya kan bila masuk universiti. Tapi mak ayah tak bagi. Ayah saya businessman, mak saya guru sains. Maksudnya dua-dua bukan dah dalam bidang agama kan. Tak bagi. Semua adik-adik puan 7 orang, seorang pun tak boleh. Sampailah dah tua ni dah nak jadi mak mertua orang dah ni. Tetap tak bagi. Walaupun anak 7 orang. Saya anak 7 orang dah tua. Tetap. Bahkan jubah saya pakai pun, mak saya kalau nampak, baru je minggu lepas mak saya tegur. Adalah jubah tu tak adalah melawar sangat. Tapi dia macam warna satu je tapi dia ada fashion sikit je. Mak saya terus tegur. Kenapa pakai jubah tu? Macam tu. Kalau fikir saya dah tua kan, saya dah ada suami kan. Saya takkan saya pakai tudung ni, cuma jubah tu lawa sikit je, comel sikit je. Tapi seorang ibu dia tetap. Tak kira lah anaknya dah tua, dah besar, dah ada suami, dah ada anak ramai. Kan? Saya umur tahun ni 41, tetapi ibu tetap ibu, dia tetap nak menegur dan saya syukur. Saya gembira. Subhanallah. Sampai ke pakaian, mak saya masih lagi melihat anak-anak punya pakaian. Walaupun anak semua dah kahwin, tinggal seorang je lagi tak kahwin lagi, yang bongsu. Semua masih dalam pantauan. Apa sahaja. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan adakah saya nak rasa menjawab, nak memberontak? Tidak. Kalaupun ada teguran mak saya yang saya rasa macam, alah, ini pun tak boleh ke dah tua-tua ni kan? Saya diam. Saya tak balas ke, saya diam. Macam itulah, daripada kita jawab nanti melukakan hati ibu kan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya bukanlah tudung ni tudung yang terbaik. Tidak. Saya bukan kata begitu, saya cuma kata ini salah satu fashion tudung saja. Dan ada orang dia cakap macam ni, patutlah ustazah ni nampak awet muda sebab pakai tudung budak sekolah. Saya boleh terima jugalah, boleh jadi sebab tu kot. Kan ni tudung budak sekolah. Sekolah menengah kan pakai tudung macam ni. Sekolah rendah pun pakai tudung macam ni, tudung bulat macam ni. Mana ada budak sekolah pergi sekolah pakai shawl ke, pakai bawal ke, mana boleh kan? Jadi sebab tu saya nampak kekal remaja, sebab itu bukan betul lah. Tengok depan-depan tak ada remaja. Nampak macam remaja. Tengok 2-3 kali memang mak remaja. Sebab mungkin penampilan mempengaruhi jugalah. Gitu. Subhanallah. Lepas tu dulu saya lipat. Ada orang kata ustazah tak lipat. Ya, kalau saya lipat jadi macam ni. Sekejap, tudung ni sebenarnya longgar. Sepatutnya saya pakai ni. Saya pakai apa? Kerongsang. Saya tahu tadi tudung ni longgar. Tapi kalau saya lipat, dia ceritanya kalau lipat, okey kalau saya lipat, normal je nampak muka saya. Why saya tak lipat? Mestilah masa sekolah dulu, masa ni memang lipat. Siap pakai jarum ke atas ni. Tapi bila saya dah ceramah, saya kan bila ceramah saya berdiri, saya ceramah kan bergerak-gerak, kau ceramah di khalayak ramai. Saya kan banyak bergerak, jadi masa tu saya perasan, saya asyik nak kena betulkan tudung. Sebab bila lipat, bergerak-gerak lama yang lipatan tu terbuka. Jadi, saya asyik nak kena betulkan. Lepas daripada saya dah mula makin tua, saya dah tak lipat dah tudung. Saya biar je macam ni. Biar je. Tapi okey kan? Pakai awning ni. Awning? Betul awning. Inner. Pakai inner ni. Ada orang tanya, nampak ustazah melekat elok je tudung tu. Ni saya nak share sikit tips saya pakai macam mana. Encik suami yang tercinta, boleh tak encik ambil scarf dengan inner? Terima kasih encik suami yang dihormati. Okey, encik suami ada sini. Memang suara bergema. Bergema suara. Okey, ini ustazah brand apa? Semua brand Ustazah Asma Harun. Semua brand ustazah. Cuma saya nak share teknik saya pakai. Saya tak tahu tuan-puan pakai macam mana. Saya pakai brand Ustazah Asma Harun lah. Ya, simple gitu kan. Lepas tu saya lasak. Tuan-puan tahulah kerja saya. Bukan pasal ceramah je. Saya gerak sana, gerak sini. Buat itu, buat ini. Perkampungan hijrah, peternakan, peladangan. Macam-macam cerita. Okey, macam ni. Sebenarnya rahsianya ialah ini kat Galeri Ustazah Asma lah ni. Okey.
Ini kan sekaf. Ini sekaf budak sekolah tu. Sekaf budak sekolah tu apa sekalian. Puan-puan, ini sekaf budak sekolah. Tapi belilah, ada sekaf kecil, ada sekaf besar. Kepala saya besar sikit. Suami saya kata besar kepala. Bukan besar kepala, saya kepala besar sikit. Kan? Ia ada berapa saiz ni yang besar sikit lah ni. Bukan besar kepala ya, kepala saiz besar. Okey. Tuan-puan sekalian. Okey, bila kita pakai macam ni kan. Kita pakai kan. Okey, macam mana nak tunjuk contoh. Okey lah, ibarat kepala. Kita pakai kan. Ni muka kan. Okey. Saya akan pakai ni dulu. Sekaf budak sekolah ni. Cari je kat kedai. Tapi kalau order dekat kita, cari Shopee Ustazah Asma Harun, Galeri Ustazah Asma Harun. Lepas dah pakai tu, barulah pakai inner ni. Kau tak percaya ni ada bukti ni. AH ni, Asma Harun. Memang inner kita ni. Saya memang, tuan-puan sekalian, masa saya cari inner dengan kilang yang nak buat inner ni, tim tahulah saya punya cerewet sebab saya nak inner tu selesa dengan saya. Macam mana saiz muka, macam mana bahagian jahitan ni, macam mana bahagian bawah ni, bahagian atas. Inner ni susah sangat nak jumpa yang selesa, yang kita boleh macam tak fikir-fikir dah apa nak berlaku. Hara ke apa ke, terletak elok dan selesa di bahagian ni semua dan sesuai dengan pelbagai saiz muka. Sebab muka saya agak besar. Tuan-puan sekalian, inner ni saya bukan pakai depan ni. Yang anda nampak hitam ni adalah ini. Saya pakai lipat. Ada orang tak lipat, terpulang. Ada orang tak lipat. Saya lipat sikit. Lepas tu, apa berlaku? Inner ni, dia akan duduk selepas kita dah pakai ni kan. Macam mana saya buat tadi? Selepas kita dah pakai, ini ibarat ni, saya akan pakai ni. Sebenarnya kalau dekat galeri ada sampel, saya ada kepala orang, senang sikit tunjuk contoh kan. Gitu. Tapi nak tunjuk jugalah. Lebih kurang beginilah. Ini kono muka. Lepas tu inner ni saya akan tarik ke belakang. Dia duduk atas daripada sekaf tu. Tuan-puan sekalian. Nampak tak? Faham tak ya? Faham lah, buat faham. Faham ya semua? Inner ni akan duduk di atas sekaf ni. Gitu. Inner duduk atas. Why saya buat macam tu? Kalau pakai inner saja, kejap ke belakang. Lagi-lagi kita mak-mak ada anak kecil apa semua. Jadi inner ni saya akan pakai di atas sekaf ni. So 2 lapis lah Ustazah. Tak panas ke? Tak panas. Alhamdulillah. Saya selalu kerja bawah panas, bergerak apa semua. Sebab sekaf budak sekolah ni dia berlubang-lubang ni penggunaan dia bagus. Ini kita tak tebal, anda boleh nampak. Tapi dia punya bahagian ni grip apa semua selesa. Dan walaupun kita dah guna lama, dia dah mula longgar kan. Mula-mula inner ni duduk kat sini. Dah longgar, dia duduk belakang lagi. Longgar, belakang lagi. Sampailah longgar betul-betul ke belakang. Tak boleh pakai dah lah. Ataupun jahit. Okey, faham. Bersungguh ni cerita. Cerita pasal inner ni sampai 6,000 lebih naik kat TikTok. Rupanya ramai tertanya-tanya. Macam mana Ustazah Asma nampak kemas elok inner kan? Buat saya masuk naik bukit pun pakai macam ni. Pergi hiking pun pakai macam ni. Ceritanya saya juga suka berenang. Terror berenang. Memang saya ambil coach. Saya boleh berenang. Hujung sampai hujung. Anak-anak kami pun semua terror berenang sebab kita ambil coach. Kita belajar dengan guru. Panggil coach lah, coach renang kan. Pun pakai macam ni. Lepas tu, misi-misi banjir, misi-misi masuk hutan apa. Alhamdulillah tuan-puan sekalian. Ini, dia sampai sini je kan, dia cover leher. Kurang-kurangnya kalau tudung kita itu nipis, sekurang-kurangnya tak nampaklah leher kita. Jadi, memang lasak. Boleh gitu. Ini bukan sebab saya promote, sebab ramai orang dia pakai inner je. Lepas tu ke belakang. Lepas tu bila inner dia longgar, dia dah tak boleh pakai dah inner ni. Dah longgar. Sebab itu saya gabung dua ni. Pakai yang ini pula best tuan-puan sekalian. Apa yang bestnya?
Ini sebab baru. Okey lagi. Bila dah makin longgar, saya ikatlah dengan getah. Ikat dengan getah. Janganlah ikat getah yang orang bungkus makanan tu. Yang warna kuning getah betul-betul tu. Kalau ikat dengan getah tu, sakit nanti. Rambut kita melekat pada getah tu bila kita nak buat ketat. Belilah dekat DIY yang getah kecil-kecil halus yang murah-murah, RM2 banyak tu. Ikat kat belakang. Lagi longgar, ikat lagi. Sampai manjang macam ni, ikat dia. Sampai manjang macam ni. Sampailah dah tak boleh ikat. Sampailah getah dah habis. Getah dah habis, dah tak boleh ikat dah. Barulah buang. Tuan-puan sekalian, tahu tak saya buat apa sekaf? Sekaf ni buat apa? Ini paling best kalau nak buat lap. Sebab dia berjari-jari macam ni. Bila kita basuh air, kita pun ni buat lap cermin-cermin, lap meja-meja makan, best tau. Sebab dia tak reput ni, dia tak reput. Material ni tak reput. Tuan-puan sekalian, tak reput. Ini kedai mana-mana pun ada lah. Pergilah kedai-kedai budak sekolah jual tudung budak sekolah tu. Ada. Betul tak ikat? Teringat zaman sekolah. Sebab itulah saya awet muda. Sebab saya pakai sekah budak sekolah. Pakai tudung budak sekolah. Okey tuan-puan sekalian. Nampak kan? Ikat. Ini pun tahan lama. Yang ini bila longgar, mula pakai sini. Lepas tu sampai sini. Tarik sampai belakang. Dah tak boleh sangat. Jadi jimat tuan-puan sekalian. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih. Kita panggil terbu. Ya, tarbus. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya ceritanya tadi, kita menyebutkan firman Allah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, amatlah sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Dan apabila Allah berfirman, Allah menyatakan bahawa amatlah sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Subhanallah. Lalu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia ada dengar seorang sahabat Nabi yang lain baca doa, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Tuan-puan boleh tulis doa ni ya. Allahumma ja'alni minal qalil. Allahumma ja'alni minal qalil. Nanti saya tulis. Apa maksudnya? Ya Allah, golongkanlah diriku di kalangan yang sedikit. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada sahabat Nabi yang lain yang berdoa ni, kamu baca doa apa ni? Kamu baca doa apa ni? Tak biasa dengar ni. Lalu sahabat Nabi ni pun menjawab, wahai Umar, aku mendengar firman Allah. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan amatlah sedikit di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Maka aku bermohon kepada Allah supaya aku menjadi golongan yang sedikit itu. Golongan yang dikatakan sedikit itu. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Tuan-puan dimati Allah sekalian, bayangkan apabila Allah berfirman begitu, memang benar sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur. Lalu sahabat Nabi ni sangat bijak. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit itu, iaitu di kalangan orang yang bersyukur. Lalu Sayyidina Umar pun cakap, semua orang lebih tahu daripadaku. Banyaknya yang aku tak tahu. Aku tak terfikir nak baca doa yang macam tu. Hebat kan? Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Apa kaitan tadi tu dengan tudung, dengan apa semua ni? Kerana di dalam kitab Tafsir Jalalain dan dalam hampir semualah, apabila ulama menuliskan tentang bukti kita hamba Allah yang bersyukur, dia bukan dengan ucapan Alhamdulillah. Itu hanya ucapan saja. Bukan dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kenapa tu sedang bersyukur? Tetapi daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, iaitu dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, siapa yang beramal untuk mentaatiku, maka ia mensyukuriku. Allah sendiri menjelaskan, orang yang bersyukur itu adalah orang yang mentaati Allah. Jadi sebab itu tadi kita pun menyentuh
orang perempuan, antara perkara yang kita sangat dekat ataupun melekat dengan kita adalah berkaitan dengan pakaian kita. Boleh menunjukkan bahawa kita orang yang taat kepada Allah atau tidak. Pakai tutup aurat. Jangan ketat, jangan sendat, jangan singkat. Masya Allah. Dia pakai elok dah, tapi ketatlah pula nampak bentuk badan. Elok dah, tudung tu dah labur. Tengok kaki bawah singkat. Sekarang fashion kan. Pakai baju singkat. Lepas tu dia pakai stokin. Lepas tu pakai kasut. Jadi bentuk betis. Bukan bentuk apa? Bentuk betis tu nampak. Perasan tak fashion sekarang pakai baju singkat? Kalau dulu baju singkat malu nak keluar. Menunjukkan baju tu baju lama sampai singkat pun pakai. Kesiannya pakai baju singkat. Mesti baju dah lama, baju dah kecil pun pakai. Tapi sekarang dah jadi fashion baju singkat. Dia baju tu baju blouse singkat. Ataupun baju tu sebenarnya tak tahulah macam mana, memang tujuannya adalah untuk dipakai dengan legging. Blouse abu pakai dengan legging. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah, betul-betul banjir, apa tu, subhanallah, Masya Allah. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, maka jadilah kita hamba Allah yang bersyukur, yang mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu bukti kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tudung yang saya pakai ni bukan yang terbaik. Tidak ada istilah mana tudung yang terbaik, Ustazah. Yang terbaik adalah memakai tudung yang tidak menampakkan bentuk dada kita. Itu dia. Ada dua bentuk yang tidak boleh dielakkan dan dimaafkan. Bentuk kepala. Ini memang tak boleh elak lah. Satu lagi bentuk bahu. Nampak tak? Bentuk bahu kita walaupun pakai tudung ni, dia cover jugalah. Tapi ada waktu akan nampak. Ini dua bentuk yang tidak boleh dielakkan lah kelihatan. Selain daripada dua bentuk ini, usahalah untuk tidak kelihatan. Bentuk pinggul, bentuk punggung, minta maaf saya sebut ya. Bentuk peha, bentuk betis. Jadi usahakan supaya tidak kelihatan bentuknya. Longgarlah. Subhanallah. Kalau angin datang, berhenti kejap jalan, cover ke, tak dapat cover, dimaafkanlah. Jadi tudung saya sebut tadi, usahakan bukan hanya tutup depan, tapi tutup tepi juga. Sebab itu pakai kalau boleh cecah bahu. Bila tudung kita cecah bahu, walaupun tak perlu semestinya labuh macam saya pakai. Anda pakai tudung shawl ke tudung apa, biar cecah bahu. Bila cecah bahu, insyaAllah dia cover tepi. Tapi kalaulah tudung tu setakat ni, dia labuh ke bawah, tetapi tepi masih nampak lagi bentuk bila angin datang dan sebagainya. Itu saranan saja tuan-puan sekalian. Alang-alang kita nak tutup aurat, tutup betul-betul. Alang-alang kita tidur biar lena. Alang-alang makan sampai kenyang. Alang-alang berhibur sampai seronok. Tapi semua ikut syariat ya. Alang-alang berjalanlah sampai kejang. Maksudnya, bila buat sesuatu, buat betul-betul. Buat sungguh-sungguh. Betul tak? Dalam hal dunia, kita memang buat sungguh-sungguh. Alang-alang beli pinggan mangkuk, beli satu set kan. Alang-alang bab dunia kita alang-alang membeli, menang, memakai. Tapi bab akhirat kita tak buat sungguh-sungguh. Alang-alang tutup aurat, tutuplah betul-betul. Alang-alang baca Quran, baca betul-betul. Bukan sambil-sambil. Kan, alang-alang zikir betul-betul sampai hati kita khusyuk. Begitu tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila kita orang yang bila buat sesuatu, buat bersungguh-sungguh dan buat sehabis baik, kehidupan kita akan jadi bermakna tuan-puan sekalian. Maksudnya kita puas. Ada orang nak tidur sambil tengok phone. Tengok phone, mana phone? Contohlah ni phone. Sambil baring sambil tengok phone. Tengok reels ni. Tahu-tahu telefon jatuh atas muka. Nak tidur betul-betul. Telefon letak jauh tu. Off, letak jauh-jauh. Lepas tu buat apa? Buat sunnah Nabi. Nabi buat apa kalau nak tidur? Siapa yang susah nak tidur, buat ni. Pasti, insya-Allah memang boleh tidur. Siapa ada masalah susah nak tidur tak lena, kalau dapat buat ni, insya-Allah lah dapat deep sleep. Dapat tidur yang betul-betul menguatkan badan. Nabi ambil wuduk dulu sebelum tidur. Dari sudut sains,
sentuhan air pada kulit dan kita gosok-gosok tu, berlaku tindak balas yang sangat hebat pada kulit kita, pada saraf-saraf di bawah kulit. Sangat itu adalah terapi yang memberi ketenangan sebelum tidur. Okeylah, saya tak kupas dari sudut sains. Tuan-puan boleh baca keajaiban wuduk. Apa tindak balas berlaku pada tubuh badan? Apa perubahan kimia yang berlaku pada tubuh badan kita bila kita mengambil wuduk? Why anggota-anggota itu saja? Why kita disunatkan untuk gosok air? Dan ia tidak sama dengan mandi. Dia tak sama dengan mandi. Kalau kita fikir, kalau wuduk berlaku macam tu, mandi lagi lah sebab dia seluruh tubuh. Tak. Apabila air dikenakan pada anggota-anggota tertentu sahaja dan digosok, itu yang ada manfaat yang optimum. Maksudnya anggota wuduk sahaja. Dia bukan melibatkan seluruh badan. Okey, tuan-puan sekalian, ambil wuduk, lepas tu baring baca ayat kursi. Itu hadis yang sahih. Nabi kata apabila belakang badanmu telah rapat di tempat tidurmu, maksud dah baring, masa baring baca ayat kursi. Lepas tu baca 3 kul. Okey, baca 3 kul dulu sebelum baring. Semasa duduk atas katil, duduk kan. Tak pakai tudung pun tak apa. Pakai tudung lebih baik. Bukan ambil tuala je. Saya kadang ambil selimut tu je tutup. Kan? Sebab apa nak, baru terlupa nak baca sebelum tu. Kalau tudung kan nanti kita baling pula, sepah pula bilik kita. Ambil je selimut tu. Macam tu kan. Kita pun baca 3 kul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas. Kita tiup pada tangan. Ini sunnah Nabi, hadis yang sahih. Nabi sapu seluruh badan. Nabi sapu seluruh badan. Alhamdulillah. Lepas tu buat apa? Lepas tu baring. Bila baring, baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada Sherry Melis, terima kasih. Ya, faham. Okey, lepas tu, terima kasih Puan Sherry Melis. Ini pelakon yang dikagumi dan disegani. Masa kecil-kecil dulu selalu tengok Sherry Melis. Sekarang umur beliau berapa ya? Tapi comel lagi kan. Tuan-puan sekalian, Lepas tu baring. Lepas baring, kita buat apa? Baca ayat kursi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayatul kursi, maka barang siapa yang membaca ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayatul kursi, maka barang siapa yang membaca ayatul kursi, Nabi bersabda, maka Allah akan melindunginya daripada malam sampai ke pagi daripada gangguan syaitan, dan syaitan tidak boleh menghampirinya. Masa kita dah baring baca ayatul kursi, ketika itu Allah melindungi kita daripada syaitan, dan syaitan tidak boleh menghampiri. Dan syaitan nak datang dekat pun tak boleh. Orang yang baca ayatul kursi sebelum tidur, insya-Allah dia boleh bangun tidur dengan mudah, dengan ringan. Dia boleh bangun tidur dengan, nak bangun tahajud apa semua dipermudahkan. Sebab syaitan tak boleh nak ikat dia, tak boleh nak belenggu. Kan bila kita tidur, syarikat pula, syaitan akan ikat, belenggu kita dengan ikatan-ikatan dia. Jadi syaitan tak dapat dekat. Lepas tu, ini tips nak boleh tidur lena ni, ataupun siapa susah nak tidur, baca zikir Fatimah. Masa baca zikir Fatimah, kira, jangan tak kira. Sebab aktiviti mengira ni, kita kan kira dengan jari kan. Aktiviti mengira ini, bila tangan kita bergerak, dia bersambung dengan otak kan. Sebab kira tu dekat otak, tapi tangan tanda. Ketika itu sebenarnya kita masuk ke alam lain dah. Kita panggil minda separa sedar. Minda separa sedar. Sebab kita mula fokus kepada zikir, dan jari jemari kita juga fokus, maka tubuh badan kita bila jari dengan otak berhubung ni, sebenarnya membantu seluruh badan juga mula khusyuk. Tu dia tuan-puan sekalian. Jadi ketika itu tuan-puan sekalian, kita zikir Fatimah tu kan, itu kan memang disebut oleh hadis Nabi, hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda kepada Fatimah, wahai Fatimah, maukah kamu aku ajarkan satu amalan yang mana apabila kamu membacanya, ia lebih baik daripada seorang pembantu. Ia lebih baik pada seorang pembantu. Subhanallah, pembantu belum tentu faham kita, belum tentu membantu kita. Kadang pembantu membantutkan, kadang
pening dengan pembantu. Contoh saja, bukan saya cakap pembantu kami. Tapi subhanallah, bila Nabi sebut ia lebih baik daripada pembantu. Cuba tuan-puan bayangkan, ia lebih baik daripada pembantu. Apa dia? Subhanallah, Nabi kata 33. Sebelum kamu tidur wahai Fatimah, maka bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. So, cara kira macam mana? Guna 4 jari ni je. Guna 4 jari ni je kan? Betul tak kita ada 4 jari ni? Ibu jari, tukang kira. Subhanallah, 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 subhanallah. 4 kan? Kan ada 4. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Bila kita buat 4 kali 4 dapat berapa? 16. 4 kali 4, 16. So, kita buat surround lagi. Satu pusingan lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai hujung, dapat berapa? 16 lagi. 16 campur 16 jadi berapa? 16 campur 16 jadi 32. Betul tak 32? Betul, Encik? Encik. Okey, 16 campur 16 jadi 32. So, kita nak dapat 33, tambah je lah 1. Subhanallah. Cukup. Alhamdulillah pun macam tu. Satu pusingan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah. Lepas tu, kita ulang lagi sekali. Jadi 32. Lepas tu tambah je. Alhamdulillah. Allahu Akbar, tambah 2 kali lagi. Cukup. Percayalah, siapa yang susah nak tidur, siapa yang susah nak deep sleep, dia sebenarnya, masa subhanallah tu dia dah tertidur dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, lena dah. Sambung balik. Tapi jari kita dah melekat dah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya Allah, tertidur lagi. Betul tak? Kalau kita zikir sebelum tidur sambil baring, memang cepat lena. Kalau buka phone tu yang susah nak lena. Yang buka phone tu yang susah nak lena. Yang buka phone. Terpulang. Ada orang buat 5. Saya tahu ada orang buat 5. Ada orang buat 5. It's okay. Ada orang buat 4. Mana-mana cara pun boleh. Saya buat 4 tu sebab saya gunakan ibu jari ni sebagai kira. Siapa yang guna 5 boleh. 5, dia kira 3. Itu pun salah satu cara. Terpulang. Mengikut kebiasaan masing-masing. Kita tidur sambil zikir itu jauh lebih baik daripada tidur sambil tengok movie dalam bilik ada TV, daripada tidur sambil tengok phone. Sebab apa yang terakhir dalam minda kita tangkap itu akan kekal dalam memori kita. Kita biasa dengar kajian terhadap minda separa sedar. Ia adalah satu minda yang yang paling kekal lama dalam ingatan. Dia duduk lama dalam otak kita. Dalam kotak ingatan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ketika minda separa sedar, itu akan kekal lama dalam kotak minda kita. Sebab itu masa kita mamai-mamai nak tidur tu, mamai-mamai, kalaulah kita zikrullah, kita tidur dalam zikrullah, maka itulah the best memori dalam kotak ingatan kita. Akhirnya kita menjadi hamba Allah yang selalu suka berzikir. Dia jadi automatic. Bila kita bawa kereta je, kita jadi zikir. Bila masak je zikir. Perasan tahu tidak, bila kita bawa kereta, mula-mula kita zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama senyap. Ruginya aku senyap. Baik aku zikir. Selawat pula. Sallallahu ala Muhammad. Lepas tu dah leka senyap. Sebab apa? Minda kita tidak boleh relate ataupun tidak biasa dengan amalan tu. Jadi biarlah kita tidur dalam keadaan kita berzikir. Kita minta anak kita buat benda yang sama. Okey, tidur-tidur sambil zikir Fatimah ya. Tengok-tengok dia tengah kira-kira, dia dah lena dah. Dia dah tertidur dah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, bayangkan ya anak kita yang kita dah biasakan tidur depan TV. Masa dia nak mamai-mamai tu, kartun tu melompat. Ataupun sedang tembak.
ataupun tengah buat apa. Jadi masa dia mamai tu, itulah image yang terakhir yang masuk. Dan itulah telinga yang dia dengar. Sebab itu bila dia bangun siang hari melompat, terlalu aktif. Bagus budak aktif, bukan tak bagus. Tetapi biarlah dalam kawalan. Perangai dia apa semua, jenis cepat jemu, suruh buat kerja sekolah sekejap je fokus. Sebab apa? Sebelum tidur dia tengok dan dia merakam sesuatu yang membuatkan pergerakan yang sangat laju. Tuan-puan sekalian, anak-anak yang selalu main game, dia sangat susah nak fokus dalam kelas. Sebab game tu benda yang laju kan. Laju, jari dia pun laju. Brain dia nak kena proses laju. Sampai level-level tertentu lagi laju. Mata dia pun tengok. Faham tak? Mata pun laju, atas bawah apa semua. Apa masalah utama? Antaranya adalah dia cepat jemu buat sesuatu. Cuba suruh dia main puzzle, dia tak boleh main. Dia bosan. Dia rasa macam bahaya sifat mudah bosan. Dia jadi mudah serabut. Dia tak boleh buat kerja lama-lama. Suruh lipat kain, tak boleh. Sebab lipat kain tu perlukan penelitian. Perlu perlahan-lahan, perlu elok. Dia akan jadi rasa nak buat laju je semua benda. Lipat kain, basuh pinggan pun ikut dan je, letak. Semua benda. Lepas tu lama-lama, kalau ketagihan yang teruk lagi, dia dah tak boleh nak duduk diam dah. Bergerak, kaki bergerak je nak duduk diam. Kita suruh, duduk diamlah sekejap, baca Quran ni, tak boleh. Nak baca Quran lama? Tak boleh. Tak boleh. Nak baca duduk je Quran lama, tak boleh. Duduk elok-elok, tak boleh dah. Sebab apa? Tu, kesan daripada game tu kepada otak yang mengawal pergerakan. Otak bahagian depan tu, cerebrum, apa kita panggil tu, otak depan ni dah mula mengecut bila berlaku ketagihan. Sebab hormon yang ketika gembira, main game happy sampai lupa makan, sampai tak ngantuk. Hormon yang dikeluarkan hormon dopamin daripada belakang. Hormon gembira. Tapi bila berlebihan, dia akan membanjiri otak bahagian depan, BFC tu. Akhirnya otak bahagian depan mengecut. Ini otak yang mengawal peribadi. Binatang tak ada otak bahagian depan. Itu membezakan otak kita dengan otak binatang. Yang kontrol peribadi, kontrol akhlak. Yang kontrol tumpuan, otak bahagian depan ni. Otak bahagian depan ni juga tuan-puan sekalian, yang membezakan baik dan buruk, dosa dan pahala, rasa bersalah tak rasa bersalah. Tu dia. Bukan kanak-kanak je, orang dewasa yang ketagih. Kita ketagih phone, ketagih tengok Netflix contoh, ketagih tengok reels. Sebelum tidur ketagih sampai sejam 2 jam. Lepas satu reels, lepas satu reels. Duk tengok video-video pendek, duk gelak, duk ni. Mula-mula happy, tapi sampai peringkat berlebihan, dopamin dirembeskan berlebihan kepada ni. Susah nak bangun tahajud, susah nak bangun subuh, pergi solat di masjid. Bila buka Facebook, mudah nak maki hamun. Orang tu tak kena, orang ni tak kena, orang tu tak betul, orang tu riak, orang tu menunjuk-nunjuk, orang tu tak apa-apa. Semua orang negatif belaka lah bagi dia. Otak dia tu dah mengecut dah otak bahagian depan. Dia tak jadi orang yang positif. Orang yang positif, dia sentiasa melihat sisi yang positif walaupun tulisan orang tu negatif di Facebook. Tulisan orang tu nampak macam negatif lah. Tapi orang yang positif, dia tetap mencari yang positif tu. Ada video orang tu memang negatif nampak. Macam perasan, macam bagus. Tapi orang yang positif tetap nampak yang positif. Nak jadi orang positif ni bukan senang tu apa sekalian. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia kena jaga. Lihat yang baik, dengar yang baik. Dia akan jadi orang yang keluar benda yang baik. Refleksi benda yang baik. Dia akan cakap benda yang baik. Dia akan bertindak dengan baik. Sebab yang negatif terlalu banyak keliling kita. Tapi orang yang positif, dia kekal stay positif. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iwiz bertanya, Ustazah saya nak tanya, kalau kita sudah solat bertaubat, haruskah lagi kita solat ganti? Jumhur ulama mengatakan wajib qada solat yang ditinggalkan. Wajib qada solat yang ditinggalkan. Walaupun sudah bertaubat. Dah taubat ni. Dia umur 18 baru dia solat. So 10 tahun lebih kurang dia tak solat. Umur 30 baru dia solat. So lebih kurang 20 tahun dia tak solat. 20 tahun kali hari kali 5. Ui banyaknya. Langsung dia tak jadi nak bertaubat. Saya tak payah bertaubat lah. Susah lah bertaubat. Nak kena qada.
Dia rasa berat, dia tak jadi nak bertaubat. Ini orang yang tidak ikhlas nak bertaubat. Minta maaf, dengar dulu penjelasan saya. Anda jangan rasa berat untuk qada. Jangan rasa berat. Anda qada sekadar, bukan sekadar semampu yang boleh. Ada orang, dia beratkan macam ni. Awak kena qada. Selagi tak habis qada, awak tak boleh solat sunat. Jangan begitu tuan-puan sekalian. Jangan gunakan ayat-ayat macam ni. Ada orang kata, awak kena qada sampai habis sebelum mati. Kalau tak, bla bla. Tuan-puan sekalian, cukup sekadar begini. Lepas solat subuh, qada satu. Solat zuhur, qada satu zuhur. Lepas solat asar, qada satu asar. Lepas solat maghrib, qada satu maghrib. Selepas solat isyak, qada satu isyak. Hari tu malas, tak qada, tak apalah. Nak macam mana? Bila ada kekuatan qada, setiap kali lepas solat qada. Sakit, tak dapat qada, tak apalah. Pening, tak dapat qada, tak apalah. Bukan saya kata malas tu tak apa. Maksud saya ada waktunya rasa macam solat fardu tu pun dah syukur dah. Nak solat qada, tak mampulah. Tak apalah, nak macam mana? Ujian. Malas juga satu ujian. Tapi Allah tahu niat dia memang nak qada. Ini yang saya nak tekankan. Niat dia bukan tak nak qada, niatnya nak qada. Tapi ujian malas hari tu. Ujian penat, ujian sakit, ujian pening. Tapi dia niat nak qada tak? Dia niat. Dia tak pernah batalkan niat dia nak qada. Dia dah bertaubat, ya Allah, aku mohon ampun, aku tak pernah solat sama ni, mak ayah tak pernah solat. Jadi aku tak pernah solat, sekarang aku nak bertaubat. Tapi kita sebut jumhur tu, maksud saya adalah sebahagian besar, majoriti ulama mengatakan wajib qada. Jadi kita niat nak qada. Bayangkan begini, baru 5 hari qada. Itu pun bukan qada setiap waktu. Tiba-tiba meninggal dunia lah. Meninggal dunia. Baru 5 hari. Dia kena qada 20 tahun sebab 20 tahun tak solat. Baru 5 hari. Qada. Tapi itu pun tak penuh, tak setiap waktu. Tiba-tiba dia meninggal dunia, tuan-puan sekalian. Bayangkan. Meninggal dunia. Belum habis qada. Baru 5 hari. Patut 20 tahun nak kena qada. InsyaAllah Allah akan ampunkan. Allah terima. Walaupun tak habis qada. Walaupun sangat sikit baru qada. Sebab Allah memandang niat di dalam hati. Kamu memang niat nak qada, tapi tak sempat. Ajal datang dulu. Ada orang kata, kalau gitu tak jadi kerja lah, duk qada je. Lepas semayang. Jangan memeli ataupun sini seperti itu. Tidak. Islam agama yang meringankan penganutnya. Islam agama yang memudahkan. Jangan nak buat-buat payah macam tu. Jangan nak buat-buat ayat macam tu. Kesian orang tu kalau nak kena qada. Ambillah pendapat kata tak payah qada tu. Sedangkan itu pendapat yang lemah, tuan-puan sekalian. Jadi pendapat yang kuat adalah kena qada. Qada mengikut kadar kemampuan. Qada lah perlahan-lahan, beransur-ansur. Tak payahlah nak fikir. Kan kalau lah beransur 20 tahun, umur dia dah 50. Kalau lah dia qada sikit-sikit macam tu, umur berapa baru nak habis? Dalam 70-80 baru habis. Kalau dia dah meninggal, insyaAllah Allah akan ampunkan. Sebab dia niat memang nak qada, tapi tak sempat. Niat tu mesti ada. Faham maksud saya? Boleh faham ya? InsyaAllah. Apa topik hari ni? Topik umum lagi hari ni. Tapi pergi umrah atau haji? Boleh. Ada yang tanya, macam mana tak habis qada lagi pergi umrah pergi haji? Boleh. Boleh ke Ustazah? Tak habis qada lagi solat tahajud? Boleh. Qada tak habis lagi solat tasbih? Boleh. Qada tak habis lagi solat duha? Boleh. Sebab ada orang kata, lagi tak habis qada, tak boleh solat sunat. Sebab afdal utamakan qada. Memang afdal utamakan qada. Tetapi bukan bermakna tak boleh solat sunat. Boleh solat sunat. Sebab solat sunat tu juga adalah untuk melengkapkan solat fardu. Kedua, solat sunat tu dia ada kelebihan-kelebihan tertentu yang kita juga nak kejar. Boleh je buat solat sunat. Yang tak boleh adalah kerana solat sunat tak jadi qada. Itulah yang dilarang. Dia buat solat sunat banyak, solat tahajud sampai 8 rakaat, dia buat solat witir sampai 11 rakaat. Tapi qada tak buat. Itulah yang tidak eloknya. Solat sunat sampai tak solat qada. Sampai menghalang dia, dah penat dah solat sunat sampai tak solat qada. Ada yang tanya, boleh ke pergi umrah buat pinjaman? Boleh sekiranya dia layak dan buat pinjaman patuh syariah dan dia layak, dia mampu untuk bayar. Masalah dia ialah dia bukan tak ada duit, dia tak reti nak menyimpan. Menyimpan je guna.
Akhirnya dia buat pinjaman, barulah pergi. Tetapi tak cantiklah pergi berhutang. Tak cantiklah pergi berhutang. Pergilah dengan simpanan, tuan-puan sekalian. Okey, ada yang tanya, qada kena ikut waktu? Tak semestinya. Kita boleh je qada zuhur pada waktu lepas isyak. Boleh. Kita nak qada maghrib, tapi qada waktu lepas subuh. Boleh. Qada tak terikat dengan waktu. Masya Allah. Ya, dah lega dengan pencerahan daripada Ustazah. Saya takut nak buat yang sunat sebab selalu dengar orang cakap kena selesaikan qada. Tuan-puan sekalian, kalau selesaikan qada yang sikit tak apa. Masalah ramai yang tak solat 10 tahun tak solat. Solat yang bila kira-kira jumlah ribu-ribu nak kena qada. So nak habis ribu-ribu banyak solat sunat, kita nak dapat juga sunat tarawih. Kita nak dapat juga pahala sunat tahajud, sunat duha, kelebihan tentang rezeki, betul kan? Gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz di atas pencerahan yang diberikan. Okey. Sebenarnya sunat mengulangi umrah sunat. Nabi juga mengulangi umrah sunat. Ada orang tanya, apa hukum umrah setiap tahun? Sunat. Kalau kita dapat ziarah Mekah Madinah setiap tahun, silakan. Bahkan untuk haji sekalipun kalau mampu. Subhanallah. Solat qada seperti perkara biasa, mohon pendapat Ustazah. Ada orang menganggap solat qada ini seperti perkara biasa. Perkara biasa maksudnya tak solat. Dia anggap biasa je. Ya, macam mana pendapat? Pendapatnya tak boleh anggap biasalah, kena buat betul-betul lah. Alhamdulillah. Muslimat dimati Allah sekalian. Ya, iman kita memang naik. Ya, hari ni hari Selasa. Kita puasa hari putih, hari Khamis ke hari Rabu? Khamis, Jumaat, Sabtu. Apa hukum mengangkat tangan setiap rakaat? Boleh. Ini namanya takbir intiqal. Takbir intiqal, dia ada yang sunat angkat tangan 2 tempat. Sunat angkat tangan 2 tempat. Bila? Takbir intiqal maksudnya takbir bertukar rukun. Daripada berdiri, kita nak tukar rukun rukuk. Perasan tak? Daripada berdiri, kita nak bertukar rukun rukuk. Jadi, kita angkat takbir tak masa tu? Tak. Allahu Akbar. Masa tu tak sunat angkat takbir. Tapi sunat sebut Allahu Akbar. Itu nama takbir intiqal. Lepas tu, sunat. Lepas rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Masa ni sunat. Daripada rukun rukuk ke rukun iktidal, sunat. Angkat takbir, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, letak tepi. Betul? Lepas tu bila sujud, daripada rukun iktidal sampai sujud, tak sunat angkat takbir. Bukannya lepas dah Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahu Akbar, tidak. Kita terus turun tanpa mengangkat tangan. Kalau dah terbiasa buat, tak ada masalah. Tak batal solat, tak mengurangkan pahala solat. Ia bukan termasuk dalam perkara yang makruh, bukan. So, apatah lagi membatalkan. Ada orang semua dia angkat tangan. Okey, soalan tadi. Dia sentiasa angkat takbir dalam solat, sentiasa angkat. Dia tak kerti nak beza. Dia dah biasa. Okey, tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian, sah je solat. Masa sujud, masa duduk antara 2 sujud. Masa sujud kan, duduk antara 2 sujud, tak sunat angkat takbir. Duduk je terus. Tak adalah bila duduk antara lepas sujud, Allahu Akbar. Tak. Bila sunat? Bila kita bangkit daripada sujud untuk rakaat. Allahu Akbar. Jadi, 2 tempat saja yang angkat takbir intiqal. Maksudnya takbir berpindah rukun. Iaitu ketika bangun daripada rukuk, iktidal, dan bangun daripada sujud untuk berdiri. Okey. Pasal anggaran. Dia kata, Ustazah, saya tak tahu nak anggar berapa jumlah saya kena qada. Buat anggaran sahaja. Contoh, dia mula solat umur 20. Dia ingat-ingat balik, dia balik umur berapa? Dia balik umur 10. So, ada 10 tahun dia kena qada. 10 tahun kali 365 hari. 365 hari kali pula
5 waktu solat. Lepas tu buat anggaran dia haid 7 hari. So dalam 1 bulan tolak 7 hari, jadi 23 hari. 23 hari kali 12, jadi setahun ada berapa? Lepas tu kira. Kalau semua tu kira-kira lebih kurang dalam berapa ribu, ada berapa ribu fardu dan kena qada. Macam tu lah. Buat anggaran. Keluarlah satu jumlah. So, keluarlah satu jumlah tu, adakah kita nak kena catat? Contohnya, 1,200 fardu kena qada. Adakah kena catat lepas solat tanda. Sebenarnya kita boleh buat anggaran juga. Anggaran 10 tahun kita tinggal solat, maka anggarannya 10 tahun kita kena solat qada. Jadi nak kena qada 3,650 hari. Ya, maksudnya dalam tempoh 10 tahun dia kena qada. Jadi usahakan qada sekali waktu solat. Tapi sebab kita kira macam 10 tahun tinggal, 10 tahun kena qada. So ada waktu-waktu solat kita tak qada, kiranya kita lebihkan 1 tahun contoh. Cukuplah kalau kita buat anggaran begitu. Kita pun cakap yakin insya-Allah. Maksudnya kita kena qada 10 tahun. Sebab 10 tahun tak solat lepas daripada balik. Maka kita lebihkan lagi 1 tahun untuk kita qada. Mungkin ada yang kita tak qada dalam tempoh 10 tahun tu. Faham maksud saya? Ya. Boleh ke? Kalau waktu period tu kira tak kira. Waktu period tak perlu qada. Itu yang saya cakap tadi tu. Kalau nak kira 1 bulan, tolak period 7 hari, so tinggal 23 hari. Bagi lelaki, kena qada semua, dia tak ada period. Boleh ke combine puasa sunat dengan puasa qada? Boleh. Esok hari Khamis, esok Rabu hari Khamis, boleh puasa qada hari Khamis. Hari Khamis ni kita niat untuk puasa qada. Niat untuk puasa qada saja. Niat tu simple je, bahasa Melayu je. Saja aku puasa ganti Ramadan. Ya Allah, hari ni aku puasa qada, puasa ganti Ramadan. Lepas tu niat juga sunat Khamis, niat juga sunat Rejab, niat juga sunat hari putih, Yaumul Bid, Ayyamul Bid, hari putih, sunat hari putih, puasa hari putih. Siapa yang nak tahu fadilat kelebihan puasa hari putih, dengar ceramah saya semalam. Yang TikTok, IG sebab dia dah hilang lepas habis live ni. Anda boleh tengok YouTube rasmi Ustazah Asma Harun channel. Subscribe ya. Subscribe. Follow dan subscribe channel rasmi Ustazah Asma Harun YouTube. So apa yang anda buat, apa yang anda boleh buat ialah bila dah empat tu boleh gabung. Ya, tak perlu ragu-ragu. Walaupun ada pendapat kata tak boleh gabung, pendapat yang kuat boleh gabung. Kuat pendapat tu bukan lemah. So saya yakin boleh gabung. Anda kena boleh yakin. Walaupun ada kata tak boleh Ustazah, memang ada banyak khilaf. Ada khilaf. Uzur boleh. Haid, anda sedang haid, sebelum tidur anda nak baca 3 kul, nak baca ayat kursi, nak zikir, nak selawat, boleh. Walaupun sedang haid, baca. Itu semua amalan zikir. Jadi boleh baca. Alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. 6,000 dekat TikTok. 6,000 soal jawab, memang orang suka kan. Campur dekat FB 4,000 jadi semuanya 10,100. Campur dekat IG semuanya 12,000. So 12,000 yang sedang menonton sekarang. Ustazah, bolehkah kita gabung puasa nazar dengan puasa sunat? Jawapannya boleh. Tapi puasa nazar dengan puasa qada tak boleh sebab sama-sama wajib. Puasa nazar dengan puasa sunat boleh. Sebenarnya macam ni je tuan-puan sekalian. Bila kita puasa nazar, kita puasa hari Khamis. Sebagian ulama kata automatik dapat pahala sunat walaupun dia tak niat pun nak sunat Khamis. Faham tak? Dia dah puasa qada pada hari Khamis ataupun puasa nazar pada hari Khamis. Dan hari Khamis kita tahu itu ada sunat hari Khamis. Maka dia dapat pahala. Walaupun dia tak niat, dia tak sebut sahaja aku puasa nazar dan puasa sunat hari Khamis. Sebab dia berpuasa pada waktu hari sunat, dia pun dapat pahala sunat. Tuan-puan dimati Allah sekalian, puasa hari putih ialah setiap bulan ketika bulan mengambang, bulan hijrah. Kalau Rejab ni dia jatuh pada 13. Setiap bulan adalah pada 13, 14, 15. Ayyamul Baid, puasa hari putih.
Anda boleh tengok masa tu bulan mengambang putih bersih. Itu namanya hari putih. Apa kelebihan puasa hari putih? Nabi SAW bersabda, berpuasalah kamu pertengahan setiap bulan, iaitu puasa Ayyamul Bid, hari putih, 13, 14, 15. Nabi sebut 13, 14, 15 kerana pahalanya menyamai puasa sepanjang tahun. Puasa 3 hari je ibarat puasa 365 hari. Satu tahun ada 360 hari ke 365 hari kan? Kita puasa 3 hari saja, tapi pahalanya Nabi kata ibarat kamu puasa sepanjang tahun. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, di syurga kelak, bukan di syurga kelak, di akhirat kelak, ada pintu syurga namanya Babus Siam, pintu orang yang berpuasa. Agak-agak ada berapa pintu? Pintu syurga ada 8. Babus Salah, pintu orang-orang yang solat, jaga solat, solat sunat, dia jaga solat. Babus Siam, pintu orang-orang yang berpuasa, dia jaga puasa Ramadan, dia juga seorang yang berpuasa sunat. Ada Babus Sabr, pintu orang-orang yang sabar. Ada Babus Sadaqah, pintu orang-orang yang banyak bersedekah. Ada Babul Jihad, pintu orang-orang yang berjihad. Ada yang confirm 4 pintu yang daripada hadis yang sahih. Yang hadis-hadis yang umum yang ulama katakan, ada antaranya adalah babu birrul walidain, orang yang taat dan berbakti pada ibu bapa, ada pintu dia. Babu zikr, orang yang ahli zikir. Dan adalah lagi perjalanan ulama, pintu-pintu yang lain. Muslimin-muslimat, sebab itu kita usahakan puasa sunat putih ni, hari putih seperti sepanjang tahun. InsyaAllah bila pintu-pintu syurga itu dibuka, lalu Allah menyeru, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah kamu ke dalam pintu Babus Siyam, pintu orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita layak masuk melalui pintu tersebut. Nak tengok solat kita lemah, contoh sedekah sikit, jihad apalah yang kita buat untuk agama. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan melalui pintu solat ataupun pintu puasa. Gitu. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah, masya-Allah. Hari ini tuan-puan sekalian, jadi hari ini kita umum juga topik kita. Sekarang dah pukul 8.30. Saya pukul 9 paling lambat saya perlu bergerak kerana saya ada ceramah. Ini esok ni. Hari ini ini esok. Okey, siapa yang tadi tu kan nak jumpa, tak pernah jumpa Ustazah. Saya sebenarnya senang je nak jumpa, datang kuliah, yang saya turun terus dapat jumpa. Macam tu je. Saya layan orang lepas kuliah. Siapa nak jumpa, kadang sejam, kadang 2 jam. Saya orang paling last balik. Semua jemaah dah balik, saya ada lagi. Esok saya berada di Surau Darus Saadah, Taman Keramat Permai. Surau Darus Saadah, Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur. Surau Darus Saadah. Lusa pula saya berada di Masjid Karyah Kampung Penajis Rembau Negeri Sembilan. Masjid Karyah Kampung Penajis Rembau Negeri Sembilan. Nasihat Rasulullah buat wanita. Oh, bestnya tajuk ni. Saya akan gunakan kitab 50 wasiat Rasulullah. Hari ni saya pun ada ceramah, tapi ceramah tu tertutup. So live pun tak ada. Ceramah tu tertutup, live pun tak ada. Minta maaf. So saya kena bersiap. Pukul 9 saya kena bergerak. Sekarang dah 8.30 dah. Sebab tempatnya juga jauh. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Oh, haji. Boleh juga. Nombor telefon. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai juga yang dah mula bertanya, Ustazah ada buka tak pakej haji? Ada. InsyaAllah boleh dikatakan anda diberi jaminan. Maksudnya, maksud jaminannya begini. First, kita bantu kepada orang yang nak pergi melalui pakej dan dia dapat tawaran haji melalui tabungan haji. Golongan yang kedua, dia dah buat rayuan, dia tak dapat tawaran, rayuan pun tak dapat. InsyaAllah kita ada kaedah yang legal. Kita bekerjasama dengan Zahafiz Travel, yang mana Zahafiz Travel ni lebih 20 tahun dilantik oleh tabungan haji untuk menguruskan jemaah haji secara legal, menurut undang-undang. Dan mereka juga menguruskan
visa haji yang diberikan pengiktirafan oleh tabung haji. Begitu. So kepada siapa yang berhajat, nekat, niat, memang kita kena niat nekat untuk menunaikan haji pada tahun ini, anda boleh hubungi nombor telefon 011 5686 6167. 011 5686 6167. 011, boleh tolong tuliskan. Kenapa tu ada yang okey, dikata Ustazah, terima kasih atas perkongsian ilmu pagi ni, mohon maaf jika kurang adab. Tak ada kurang adab, semua okey. Sahabat yang ada muskil agama boleh try call Jabatan Agama untuk details. Ya, betul. Hubungilah. Kadang-kadang mereka dapat juga jawab, kadang-kadang begitu. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, nombor telefon tadi 011 5686 6167. Muslimin-muslimat, ada yang tanya harga. Dari segi harga, bermula daripada 44,000, 44,900. Itulah harga pakej antara terendah untuk swasta. Maksudnya, faham haji pakej. Bagi yang mampu pergi dengan pakej yang ada visa. Lepas tu dia ada sampai peringkat VVIP lah. Mungkin ada yang dengar ni VVIP, ada harga VIP sehingga 129,000 macam tu. Boleh bincang semua tentang, ya, yang pertengahan ada yang harga 78,000, 83,000, 92,000 macam tu lah tuan-puan sekalian. Memang sangat mahal kalau pergi selain pada tabung haji, tapi ada harga yang terendah 44,900 yang mana dah dapat visa melalui tabung haji, tapi nak pergi melalui package yang mana hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan lain-lain kelebihan. Jadi tuan-puan sekalian, haji memang kos yang sangat mahal. Kami dah buat 2 kali dan kedua-duanya kami rugi beratus ribu. Saya cakap terus terang, tahun lepas kami bawa jemaah lebih kurang dalam 15 orang. Kami negatif ataupun kami rugi dalam dekat 200,000 kan. Walaupun jemaah-jemaah tu dah bayar tinggi, puluh ribu, tinggi 70,000 lebih bayar. Tapi bila sampai sana, tiba-tiba kena naik harga khemah. Yang duduk di Mina 5-6 hari tu, tiba-tiba kena naik khemah di Muzdalifah. Muzdalifah tak ada khemah. Khemah di Mina lah. Kemudian hotel, kut suka hati dia nak naikkan. Harga asal satu malam contoh 2,000, 1,000 lebih, tiba-tiba naik 4,000. Leave it or take it, macam tu. Sebab ramai seluruh dunia berebut nak hotel. Sebab itu ada banyak kes daripada hotel asalnya 200 meter kena pindah sampai 2 kilometer, sampai 1,000 meter, 2,000 meter, bayangkan. Jadi memang sangat mencabar sebenarnya. Kami bawa jemaah haji, tapi tahun ini kami tak berani dah nak buat sendiri. Sebab dah rugi 2 tahun berturut-turut sampai ratus ribu. Akhirnya tahun ini kami bekerjasama dengan Zahfiz Travel. Ini adalah satu syarikat yang sangat established, lebih 20 tahun buat haji, dan ia adalah PGH yang mana syarikat yang diberikan pengelola jemaah haji oleh tabung haji. Dan tahun lepas mereka bawa jemaah lebih kurang 800 jemaah haji. Jadi insya-Allah beginilah kami syarikat kecil kena bekerjasama dengan syarikat besar. Jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah kami akan buat yang terbaik, santuni jemaah haji dengan terbaik. Maksud terbaik adalah untuk kita menggapai haji yang mabrur. Bukan maksud terbaik tu hotel terbaik, makan sedap, selesa, tidak. Tetapi bagaimana satu syarikat bimbingan haji untuk kita dapat haji yang mabrur dari segi pengisian, dari sudut bimbingan haji, dari sudut sah tak sah, rukun dan sebagainya. Itulah yang dimaksudkan terbaik untuk jemaah haji dan juga jemaah umrah. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan, memang betul kalau orang kata berdosanya, nak cakapnya di Mekah, di Madinah, bukan pun ada ujian, bukan semua orang amanah. Begitulah ujian kami. Orang ingat untung kan. Sama juga kami buat jemaah umrah. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, bila buat jemaah umrah,
Tuan-puan mungkin bayangkan banyak untung Ustazah ni dapat. Banyak trip kami bawa tak ada untung dan kami negatif. Bila dah balik Malaysia, kena tambah lagi. Sehinggalah hijrah travel berhutang sampai ratus ribu. Kami bukan berhutang dengan hotel. Hotel memang kena bayar. Kami berhutang dengan cara hutang-hutang yang lain. Kami dalam proses untuk selesaikan hutang-hutang tu. Jadi bila bawa jemaah, untung sikit je. Dan banyak kali trip kami bawa negatif yang begitu banyak. Kadang balik-balik kena bayar lagi, kena cari lagi duit 80 ribu. Sebab pihak pengurusan di sana, kadang kita tak boleh nak negotiate. Kalau tak ambil, dia orang nak bagi pada orang lain. Mereka tidak pegang pada janji. Kita dah deal dengan hotel sekian, dah bayar, dah deposit. Kita dah setuju dengan harga yang begitu. Bila kita sampai, dia naikkan harga. Kalau nak bayar, kalau tak, boleh keluar. Macam itulah. Kita dah janji dengan jemaah untuk hotel sekian. Akhirnya kita carilah duit lain. Kita tak naikkan harga pada jemaah. Kalau naikkan pada harga jemaah, gaduh besar tuan-tuan sekalian. Jadi isu, jadi backfire pada kita. Kitalah naik, kitalah cari duit poket. Untung dah tak ada, rugi pula. Lepas tu kena marahkan jemaah pula kalau servis kita tak baik. Sebab tu saya kata bila saya pergi bawa jemaah umrah, sebenarnya saya pergi membersihkan hati. Sebab saya dah tahu tak apa yang saya kena. Kena marah dengan jemaah. Ustaz Asmat pun kena marah. Kena tinggi suara, kena masam muka. Ujian banyak di Tanah Suci. Ujian akhlak, ujian hati. Kita cuba buat yang terbaik, tapi ada ujian, ada halangan. Ada benda yang kita plan tak jadi. Contoh, kita tunggu bas pukul 8 pagi. Bas datang lambat sejam setengah. Jemaah marah tak? Marahlah. Ada yang tak marah, ada yang sabar, ada yang okey sebab menunggu kat lobi kan. Ada yang marah. Kita nak kawal macam mana? Ada setengah tu bas tak datang-datang. Kita deal dengan Pak Arab kan, dengan orang-orang sekian. Jadi ujian tu ada je ujian. Kita dah plan cantik ujian. Memang di Tanah Suci kita bersedia untuk terima ujian. Sama ada kita sebagai jemaah ataupun kita yang menguruskan jemaah. Masya Allah. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Encik, ada orang minta tunjuk balik nama masjid yang esok siapa nak turun kat Keramat. Keramat ni KL kan. Esok Surau Darus Saadah, Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur. Surau Darus Saadah, Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur. Amalan meraih husnul khatimah. Masya Allah. Untuk kematian yang baik. Amalan untuk dapat kematian yang baik. Saya pergi surau. Minggu lepas pun pergi surau. Ini pun satu isu juga. Ada surau-surau marah pada Ustazah Asma. Dia surau, dia jemput kita. Lepas tu kita tak dapat tarikh dia. Ada banyak surau yang marah. PA kena marah. Lepas tu saya kena fitnah. Ustazah Asma tu milih-milih. Masjid je dia nak pergi. Surau dia tak nak pergi. Sebenarnya banyaklah surau kita pergi. Kita tak pernah bezakan surau dengan masjid. Cuma waktu saja. Lepas tu mulalah dia sebar. Ada sampai peringkat masjid tu. Ada peringkat. Masjid tu ugut. Akhirnya kita pergi. Masjid ni masjid kat kampung. Bukan kampung sangat. Tak jauh dari bandar. Dia kata, Ustazah, kalau Ustazah tak datang masjid saya sebarkan kepada, dia sebut nama negeri dia. Yang Ustazah ni memilih-milih. Dia nak masjid besar-besar je. Masjid kecil macam kat kami ni tak nak. Saya akan sebarkan yang Ustazah ni bla bla bla. Saya, PA bagi tahu saya, Ustazah masjid ni yang ugut nak sebarkan sekian-sekian. Saya bukan kata tak payah pergilah masjid tu. Sedap-sedap nak ugut. Kita bukan tak dapat sebab tu, sebab masa. Tapi saya cakap, terimalah. Terima. Pergi je. Biarlah dia ugut. Hati tu terasa. Aku nak pergi masjid yang kena ugut ni. Yang kena kata ni. Lepas tu, bila pergi, kita puji dia punya pengerusi. Kita puji sampai dia rasa bersalah. Lepas tu dia datang minta maaf. Maaf lah, saya lah yang ugut hari tu. Bukan apa, sekian-sekian. Saya faham, tapi komitmen masa. Tuan-puan tengok tak jadual saya setiap bulan? Full, back to back, setiap hari termasuk satu Ahad. Bayangkan, nak penuhi permintaan.
Tu pun ada yang tak dapat sebarkan fitnah. Oh, ustazah tu sebab dia berkira dia nak kalau bayar mahal baru dia terima. Ini yang paling saya kecil hati. Kalau orang sebarkan. Dan fitnah tu sampai hari ni pun ustazah tu letak harga tinggi. Kalau tak ada 10,000 dia tak terima. Kalau tak ada 5,000 dia tak terima. Kalau tak ada 3,000, demi Allah tuan-tuan sekalian, ada Al-Quran depan saya ni. Ada Al-Quran. Saya tak pernah letak harga. Ada masjid 300 terima. Saya tak tahu berapa masjid bagi. Saya marah PA kalau PA sebut, ustazah masjid ni bagi sekian. Saya kata saya tak nak tahu berapa jumlah. Sebab hasil daripada yang diberikan oleh pihak masjid surau, itulah yang saya buat bayar gaji pekerja. Buat bayar gaji pekerja juga. Sebab tu saya tak nak tahu. Saya takut saya tak ikhlas bila saya tahu surau masjid ni bagi sikit, masjid ni bagi banyak. Sebab apa? Itu adalah sumber rezeki yang akan dikongsi dengan staff, dengan tim, untuk bayar gaji tim, untuk bayar gaji staff tuan-tuan sekalian. Itu pun tiap-tiap bulan tak cukup untuk bayar gaji. Kena usaha berniaga. Tu yang kita berniaga. Jadi kalau ada tersebar lah di kalangan EJK masjid Ustazah Smart ni, dia kalau murah-murah tak bayar, tolonglah hentikan. Saya tak kisah saya kena tuduh macam tu. Tapi yang fitnah tu, macam mana dosa fitnah besar kan? Nak apa tujuan, tak puas hati, nak marah dan sebagainya. Jadi kita tak letakkan. Walaupun orang kata ustazah boleh letak harga, ustazah ada ramai tim. Tak padan ustazah pergi jauh. Kalau masjid bayar 500, masjid ada duit ustazah. Ustazah nak bayar bila turun, ada PA turun, ada tim sekian turun, semua kos. Saya kata tak apa, ada masjid yang akan hargai. Ada masjid ustazah boleh tak infak, kami tak mampu nak bayar. Ada yang minta percuma. Kita ada modal masa, modal tenaga, kita ada modal duit minyak, kita ada modal kereta, servis kereta, kita ada modal diri kita. Masa tu yang paling mahal tuan-puan sekalian. Tapi setengah-setengahnya macam itulah nilai. Tapi kalau nak bayar pada orang yang pakar, doktor-doktor apa, mereka tak berkira macam itulah. Tapi kita teruskan. Dah berapa lama dah ceramah? Saya ceramah daripada 2010. Maksudnya 2010 saya dah aktif ceramah ke masjid-masjid. 2010 masa tu saya diberi, kalau pihak masjid beri dalam RM50 sekali ceramah. RM50 sekali ceramah. Kadang daripada Seremban bertolak pergi ke Selangor atau apa sih, pergi Ampang, pergi KL. Teka berapa? Daripada 2010, 2012, 2013 sampai ni. Berapa minyak pergi balik? Masa perjalanan sejam setengah. Perjalanan pergi balik dalam 3 jam. Ceramah dalam sejam setengah, layan orang sejam. Semuanya dah 5 jam. Kita tinggal anak, isteri, suami tinggal semua 5 jam, 6 jam semua. Walaupun bunyi Seremban ke Ampang contohnya tak jauh kan. Semua 5 jam. Drive sendiri. Penat kan? Drive sendiri. Tol berapa? Minyak berapa? Dibayar RM70. Dibayar RM100. Itu pun orang kata jual agama apa semua. Sebenarnya bayaran tu bukan untuk nilai ilmu agama. Masa, servis, tenaga, minyak, tol. 5 jam masa yang sangat berharga tu pasal 5-6 jam. Balik penat, melepek. Lepas tu lama-lama ada yang bayar 100, ada bayar 150. Dia orang nak kita pergi ceramah jauh, kita kata jauh ni. 100, 150, 100, 150. Tapi bila saya dah ada tim yang ramai, saya dah tak mampu nak bayar tim. Dengan nilai jumlah, kalau bayaran 150, kos bayar gaji PA ada 3 orang. Dulu seorang, tak sempat. Orang marah sebab WhatsApp 3 bulan tak balas. Tambah seorang lagi. Tak sempat juga. Tambah sampai 3 orang. Kalau gaji PA 2,000, saya perlu 6,000 untuk bayar. So tuan-puan sekalian, sebab apa beria pergi ceramah sana sini hari-hari back to back, cari rezeki antaranya untuk bayar gaji, kongsi rezeki dengan tim, dengan staff. Begitulah hakikatnya. Cerita sikit-sikit supaya kita saling memahami, saling mengerti. Perjuangan ini bukan mudah. Perjuangan ini sangat menguji keikhlasan. Sangat menguji keikhlasan. Tuan-puan sekalian, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan jalan perjuangan ini. Daripada mula kenal saya. Ada orang kenal daripada 2010. Makcik-makcik ramai dah kenal. Saya dah mula ceramah 2010.
Sekarang 2024, dah 14 tahun. Masuk tahun ke-14 lah. Saya bukan baru dalam dunia dakwah ni. Tapi saya mula dikenali 2018 setelah saya mula buat live. Tapi saya dah mula mengajar, sebelum tu saya tak nak buat live. 2018 baru saya mula buat live. Tapi dah mengajar kuliah semua 2010. Macam tu lah. Lebih kurang ya tuan-puan sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Saya sayang semua. Sayang muslimat. Terutamanya sayang kerana Allah dan Rasulullah.